Okay, Assalamualaikum. Okay, so today we will continue chapter 4, statistik. Last kita dah tengok group data, so nanti kita akan tengok group data with frequency. Kita akan habiskan measure of central tendency untuk video ni, and then next video kita akan proceed 4.2 which is measure of dispersion. Okay, so last class kita dah buat sehingga ni lah example untuk mode. So this video kita continue untuk ungroup data with frequency and so on lah. Okay, so what is ungroup data with frequency? Maksudnya data yang tidak tersusun tetapi dia bagi frekuensi. So ungroup data with frequency is a table that lists each data point and its frequency. So dia bagi data and then dia bagi frequency. From the ungroup data above, the example ungroup frequency data are as follow. This is the example of ungroup data with frequency. Okay, so kita go through terus example 6. So kita ada formula mean, median dengan mode kan. Okay, so mean untuk ungroup data with frequency can be find as follow, which is x bar equal to the summation of fx divided by summation of f. So kita cari hasil tambah hasil darab fx and then kita jumlahkan bahagi dengan hasil tambah frekuensi. So if let's say dia bagi example 6 macam ni, the following table show a frequency distribution of student mark in statistic test. Determine mean of the score. So dia nak cari mean of the score. So kita gunalah formula x bar. Untuk case macam ni, ungroup data with frequency. So marks dia just salin balik from the equation which is given 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And then the frequency pun salin je balik 3, 4, 8, 14, 7, 10 and 4. So nak dapat fx kita just darabkan, which is ini marks kita refer pada x, the number of student kita refer pada f, frekuensi dia berapa orang. Maksudnya yang dapat markah 4 markah ada 3 orang, yang dapat 5 markah ada 4 orang, yang dapat markah 6 ada 8 orang. So itulah maksud table ni lah. So nak dapat fx just multiply je. So this one dapat 12, 20 and then kita dapat 6 darab 8, kita dapat 48, 17 darab 14, 98. Kita fill up je this table. And last one kita dapat 40. So from this table baru kita cari summation of fx. So summation of fx yang ni lah. So tambahkan semua. 12 tambah 20 tambah 48 and so on. Korang tambahkan, korang akan dapat 364. And then untuk frequency, just tambahkan hasil tambah f ni. So korang akan dapat 50. Okay, so nak dapat mean, which is 364 divided by 50. So this one korang akan dapat 7.28. So this one macam ni je lah formula dia. Ambil hasil tambah fx bagi dengan hasil tambah frekuensi. So itu macam mana dapat mean lah. Okay, next kita tengok untuk median. The step for median, kalau ungroup data kita kena cari position of data. So kita tahu dulu cumulative frequency, cari position of data, and then kita tengok location of median by using formula f. Summation of f, hasil tambah frekuensi tambah 1 bahagi dengan 2. So amount yang kita dapat itu adalah location untuk median. And then kita tengok median class dengan value of median. Okay, for this case, example 7, so dia dah bagi x dengan f. So masukkan je dalam formula. And for cumulative frequency, kita ambil yang the first one is 20. So salin je balik 20. Cumulative frequency ni tambah ni. So 20 tambah dengan 21, korang akan dapat 41. 41 tambah 15, korang akan dapat 56. 56 tambah 10 dapat 66. So daripada sini juga sebenarnya kita boleh cari formula
summation of F, which is 20 tambah 21, 15 dengan 10, korang akan dapat 66 kat sini. Okay, dan untuk position of data, since dia tak bagi range dia daripada berapa ke berapa, tapi kita tahu since dia 0 hingga ke 20 kat sini cumulative frequency, so maksudnya position of data ini adalah 0 sampai 20. Ni sampai 41, bila 20 dia sambunglah 21 sampai 41. Lepas 41 dia sambung 42. 42 sampai mana? Sampai 56. Ikut cumulative frequency. So 56 sambung 57, 57 sampailah 60. 66. So ni 66. Okay. And then daripada sini kita boleh cari step 2. Okay, step 2 is the location of median using the formula summation F plus 1. So summation F tadi kita dapat 66. Ya, 66 hasil tambah frekuensi ni. Korang akan dapat 66. Tambah 1 bagi 2. This one untuk cari location of median. So 66 tambah 1 bahagi 2, korang akan dapat 33.5. This one is location of median. So daripada 33.5, kita tengok dekat mana 33.5 ni. So based on table, 33.5 dia mestilah dekat sini. Sebab ni 21 sampai 41. So nak tengok jawapan X dia kat mana? Refer lah kat sini. Since dia sama baris dengan value X sama dengan 1. So kalau dia tanya median class, so median class tadi kita dapat tadilah 21 hingga 41. Untuk value of median, which is simbol dia macam ni, median adalah 1 lah. So itu adalah solution dia. Okay, next one adalah mode of group data for with frequency. So kita tengok yang paling banyak dekat sini case dia. Untuk X, 1 ni kalau tengok paling banyak 21. So jawapan mode dia adalah 21. Just tengok kekerapan dia. So F dia tengok paling tinggi, itu adalah mode lah. Simple as that. Ni sebenarnya saya dah tunjuk last class lah. Saya repeat semula so that korang boleh ingat lah. Okay, next kita tengok group data. So group data dia melibatkan class boundary, ada class midpoint and class size. Okay, so apa benda semua ni, which is sometimes data ni dibagi dalam range yang besar, large range of score. That is necessary to put score into a group of classes. So bila data terlampau banyak, kita kena letakkan dalam satu group atau classes lah. So apa function class boundary? So class boundary ni kita boleh dapat dengan cari by using formula. Upper class limit plus the following lower class limit divide by 2. So this one nanti saya tunjuk dalam table, baru nampak lah jelas. And then we have class midpoint, which is titik tengah kelas tu. So kita ambil lower class limit plus upper class limit divide by 2. And last sekali is class size. So kita ambil upper class boundary minus lower class boundary. Berapa besar class size tu So tolakkan je upper tolak dengan lower class boundary. Okay. So this one biasanya soalan macam ni kita akan gunakan and then kita akan buat OGIF. Saya rasa ni pun korang dah belajar kat sekolah lah. Okay, so this is the example, which is example 9. Okay, construct a frequency table consisting upper boundary, lower boundary and class midpoint from the following table. So given table ni, so dia dah bagi ni 40 hingga 49 tahun umurnya ada 4 orang. 50 hingga 59 tahun ada 3 orang, and then 60 to 69 ada 5 number of people. Okay, kita salin je balik and then untuk dapatkan lower class boundary, which is kita ambil kalau sini 40, sebelum 40 mestilah 39. So nak dapat lower class boundary, tambahkan 39 dengan 40 bahagi 2. So kita akan dapatlah 39.5. And then apa value next untuk lower class macam tu jugalah. 49 dengan 50 tambah bahagi 2. So akan dapat 49.5.
59.5 dah sekali 59.5. Tu nak dapat upper class boundary. Okay, lower class boundary. Untuk nak dapatkan upper class boundary, sebenarnya kita ambil yang second one lah. Kalau ini second one ni bawa ke sini je lah. So 49.5, 59.5, 69.5. Maksudnya kita ambil kalau upper class, yang ni lah yang saya bulatkan warna purple. Yang ni. So itu letak ke atas dia. Okay, so kalau 69 kat bawah ni 70 lah. That's why yang ni kita akan dapat 69.5. Okay, last kali which is class midpoint. Kita ambilkan age tadi, kita tambah bahagi 2. So 40 dalam kes ni, untuk yang pertama ni, 40 tambah 49 bahagi 2. So nanti you'll dapat 44.5. And then next one, 54.5 dah sekali 64.5. Titik tengah untuk class boundary itulah. Okay, so this is how we find lower class boundary, upper class boundary and class midpoint. Okay, so next example is kita tengok mean. Macam mana dapatkan mean tadi untuk group data, tadi mean untuk ungroup data. So untuk mean for group data, kita akan guna formula this one lah. So ada Fi, Xi divided by Fi. Dia sama je macam tadi sebenarnya Fx kan. Summation of Fx divided by summation of X. Summation of frequency. So this one ada I ni lah. Okay, kenapa macam tu? Dia nak nampak beza lah dengan ungroup data tadi. Okay, so given example 10, the following data are yield in gram and 80 small equal size plot of barley. Compute the mean. So given yield ni dah bagi dalam class size macam ni, and then bagi frequency, salin je balik, and then nak cari midpoint, ambil je ni, setiap ni tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2, tambah bagi 2, and then kita masukkan dekat midpoint. So this one korang akan dapat 44.5. Kalau tengok nanti dia punya pattern, dia tambah 10 saja sebab ikut class size dia lah. So 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 and lastly 104.5. And then kita nak cari Fx supaya kita boleh letak dekat atas ni. So darabkan je lah F dengan X. So korang akan dapat lah value dia. So this one saya dah kira. So you all boleh kira sendirilah, nanti double check jawapan korang. Tu tengok betul atau salah lah. Okay, 1266.5. Just darabkan je F dengan X. 1267.5 1039.5 and last one is 209. And then to find the value of summation Fx, ini saya conteng kat sini je lah. So summation of Fx adalah yang bawah ni lah, kita cari summation Fx. So summation Fx korang akan dapat 590. Okay, summation of F just inilah. So total up dapat 80 lah. Ni sebenarnya dia dah bagi ke atas ni. So untuk dapatkan jawapan, just substitute in the formula. So 590 divided by 80 lah. So you akan dapat 7.375. So macam itulah cara nak buat dia untuk dapatkan mean. Okay. So kita akan proceed next question. Okay, so untuk median pula. So for median, there are two method of solving median for group data are as follows. So kita akan tengok method 1 and method 2.
So method 1 dia guna formula ni lah. Ni formula ni dia bagi dalam exam, so korang tak perlu risau lah. Cara nak buat dia senang je sebenarnya, cuma kena tahulah dia punya variable tu untuk apa. So the first one, cari cumulative frequency and formation for position of data. So position of data kita divide by 2 je, hasil tambah frequency divide by 2 untuk dapat location median and then substitute. So total F ni adalah total frequency, LM adalah lower class boundary untuk median class, and then summation Fm minus 1 cumulative frequency B4, bila ada minus 1 kita ambil sebelum median class. Fn ni frequency untuk median class tu, and then dia punya class size. Okay, this one nampak complicated tapi sebenarnya tak adalah susah mana pun. Okay, kita tengok terus contoh dia. Ni example kedua, method kedua, which is kita gunakan graph, which is graph ORGIF untuk dapatkan dia punya median. So bila nak lukis ORGIF nanti kita akan belajar. First kita lukis ikut data cumulative frequency and upper boundary. Okay, bila kita lukiskan, kita sambungkan titik-titik tu, and then untuk median kita ambil contoh kat sini adalah 20 ke. Okay, ni graf ni salah sikit. Contoh ni kat sini ni 30 Okay, kalau total frequency dia 30 dalam kes ni, contoh ni dia tak tulis Okay, so contoh total frequency adalah 30. So kita nak cari position untuk median tu, kita ambil lah bahagi 2. So 30 bahagi 2, kita akan dapatlah 15. So kita ambil garisan 15 ni, tarik sampailah kena ORGIF, bawa turun bawah. So apa amount dekat sini, ikut kertas graf korang akan dapatlah upper class boundary itu adalah median. So ambil je total cumulative frequency divide by 2, and then tariklah dekat graf. Ni ada kesilapan sedikit lah. Graf ni lari sikit, tapi dalam buku saya rasa betul kot. Tak sure, cuba tengok balik lah. Tapi macam tu lah, bahagi 2 and then tarik je yang kena dekat graf ORGIF, itu adalah dia punya median. Okay, so ada 2 method lah. Okay, so kalau soalan bagi macam ni, dia tak suruh lukis graf, so kenalah guna method pertama. Okay, so untuk method yang pertama, dia minta guna formula yang panjang ni. Okay, so first kita masukkan maklumat dalam cumulative frequency and position of data. So cumulative frequency, okay, untuk soalan ni dah ada 17, 16, 11, 2. Okay, so untuk cumulative frequency dia, the first one, ni mestilah 7 tambah 17, kita akan dapat 24, 39, 50 and 52. So 52 kalau tengok kat sini dah sama lah. Kalau korangnya dapat lain, maksudnya soalan tu ada silap lah. Okay, so dalam kes ni sebenarnya dalam buku ada silap, dekat table frequency dia silap. So korang double check balik ikut yang ni lah. Table frequency dia 7, 17, 15, 11, 2. Okay, dalam buku tu ada silap sikit. Okay, so position of data kita ambil, okay, based on cumulative frequency. So yang pertama 7, so 0 sampai 7. Okay, yang kedua lepas 7 mestilah start 8 sampai mana? Sampai 24. 24 lepas tu 25, 25 sampai 39, 39 sambung 40, stop dekat 50, and then 50 stop dekat 52. Ni macam mana kita nak dapat? Sorry, bukan 50 ni 51 lah, sebab kita dah stop 50. So this one is 51 to 52. Okay, untuk step number 2 is kita cari position ataupun location of median by using formula this one. So summation of F is the total frequency. So total frequency ni kita akan dapat 52. So 52 just bahagi dengan 2, so korang akan dapat 26. Okay, so 26, this is the location of median. So median class dia, okay, so median class, tengok dekat 26 ni dekat mana. So kalau tengok dekat position of data tadi, yang ni 26 dia terletak dekat
Ni 26 kat sini. So dia dekat sini lah. So dia punya median class adalah 69.5 hingga 79.5. Ni median class. Okay, to find the value of median, just masukkanlah. So lower median, lower class boundary. So kita ada ambil yang lower ni, kita ambil ni kan, ni lower dia lah. So lower dia adalah 69.5. So kita tinggal tambah plus. Okay, summation F divide by 2 adalah tadilah kita dapat 26. Ataupun kalau nak salin balik pun boleh lah, 52 bagi 2 tolak summation of yang ni frekuensi sebelum. So kalau ikutkan case kat sini, frekuensi dia adalah 39. Ni hasil tambah frekuensi sebelum. So sebelum 39 kita ambil 24. So this one adalah tolak 24. Bahagi dengan frekuensi untuk semasa dekat median dia ni 39, frekuensi dia 15. Sorry, frekuensi dia sekejap. Okay, 52 per 2 tolak 24. So FM is, kalau tengok bio FM, frequency of a median class. So frequency of median class, kita punya frequency median class adalah 15, betul lah. So this one is 15. Yang atas tadi tu summation FM ni adalah cumulative frequency. So cumulative frequency sebelum median class tu yang 24. Okay, so macam ni. And then barulah kita darab dengan class size. Class size ni korang kira lah. Just tolakkan je sebenarnya. Yang ni tolakkan 79.5 tolak 69.5. Okay, so at the end korang boleh kira lah jawapan dia. So kalau kita kira, kita buat one by one dalam bracket dulu. So 52 bahagi 2 tolak 24 bahagi 15. Okay, so yang ni 0.133. Yang ni tolak, bila tolak darab 10 lah, dapat 10. So dapat 70.83. So sepatutnya jawapan macam ni lah. Kalau korangnya saya salah kira ke kat mana-mana, nanti korang double check lah. Dibetulkan Okay, so ni kalau kita guna formula method number 1. Okay, so method kedua kita tengok macam mana cari median by using ORGIF. Okay, kalau tak faham nanti you all boleh tanyalah. Selepas habis video ni boleh PM ataupun terus tanya dalam group. Okay, kita tengok example 12, method 2 by using ORGIF. The following data are yield gram of 75 small equal size plot of barley. So this one dalam textbook korang tu ada kesilapan lah. So kita guna table yang ni betulkan balik example 12 dalam page 72. So amount frequency dia adalah 7, 25, 17, 15, 11. Okay, so hasil tambah dia nanti korang dapat 75 lah. Okay, so construct a table of cumulative frequency and draw a less than ORGIF based on ORGIF. So estimate the question ni lah. Okay, so final exam biasanya dia akan bagi soalan macam ni. Suruh lukis ORGIF. So jarang sangat lah. Untuk soalan method 1 ni jarang. Selalunya soalan dia lengkap macam ni lah. Tanya median, and then tanya lain-lain soalan berkenaan graf tu. Okay, so this one, cari dulu upper boundary. So upper boundary adalah less than ataupun upper boundary. So kita ambil kat sini lah. Graf yang pertama kita, so yang ke atas ni adalah 49.5, yang kedua 59.5. So number dia akan, kalau perasan naik 10 kan, beza dia 10, 10, 10, just follow je lah.
Lastly 99.5. Maksudnya kat sini 99, kita ambil sini. Itu yang jadi upper boundary dia. Sorry. Pas 99, 100 lah. Sini lah. Okay, and then cumulative frequency, since kita kena gapkan 1 sebab kita nak letak start daripada kosong. So, bila graf nanti tak adalah dia tiba-tiba 59.5. Dia mesti start daripada 0. 0 plus 7 dapat 7. 7 plus 25. So, kita tambah. Dan korang akan dapat lah. Last kali cumulative frequency dia 75. So, 7 tambah 25, korang akan dapat 32. And then 49. 49 plus 15 dapat 64. 64 plus 11 dapat 75. So, this one ada markah. So, table ni sangat penting. Kena buat sebab ada markah. Tak selesai 2 ke 3 markah hanya untuk table sahaja. So, make sure buat table. Walaupun jangan tulis kat kertas conteng ke apa. Make sure ada. Dalam final exam ke, assessment ke, tunjuk table ni sebab table ni ada markah. Okay, lepas korang buat cumulative frequency dengan upper boundary, so benda ni yang kita akan lukis nanti. So, bila nak lukis, okay, this one lah. So, kita ada kertas graf. Macam mana nak lukis? Sekejap. So, kena lukis elok lah. Sekejap saya. Okay, sebab saya kat sini tak ada pembaris. So, susah sikit saya nak, tak berapa cantik lah. Tapi saya cubalah. Okay, so kita puja garisan. Is the lebih kurang je so you all yang ada pembaris boleh buat elok-elok lah. Okay, so bawah ni kita panggil upper boundary. So upper boundary ni adalah kat sini, kalau upper boundary adalah yang dalam gram ni lah, upper boundary. So, dalam gram tadi. Okay, yang belah sini kita panggil cumulative frequency. So, cumulative frequency adalah ni lah yang kita dah buat kat sini. So, kalau tengok kat sini, ini akan jadi paksi Y. Ini akan jadi paksi X. Okay, so kita kena start daripada kosong. Okay. And then, cumulative frequency tadi, kalau tengok, dia start daripada 49. Dia punya upper boundary 49.5. So, saya letak je lah kat sini 49.5. Then 59.5. 69.5. 79.5. Lapan 9.5. And lastly 9.5. Macam tu. Okay, untuk dia punya paksi X ni, depends korang. So, kita tengok 70 kan. Ada 75 kan cumulative frequency. Nak buat ni 10 boleh. Itulah 10. So, kata graf korang besar. Itulah. Sekejap saya cuba buat tak 20. 3, 40. 50. 60. 70. Okay, so buat kat sini. So, sampai sinilah 75. Maksimum. Okay. Okay, next kita lukis. Saya akan tukar color hitam supaya boleh nampak jelas sikit. Okay, so based on graph tadi ikutlah 49 kosong. So 49 kosong letak kat sini. Dia tak bergerak kat kosong paksi dia. Okay, yang kedua 59.7. 59.5 7. So 7 kira lah. 5, 6, 7 kat sini. Okay, next 32. So 32 dekat sini. So bila scale korang besar dekat cumulative frequency, so korang nak labelkan pun senang. And then 49 dekat sini. Next adalah 64, 65, 64 dekat sini. Lebih kurang lah. Korang buat elok-elok. Okay, so 99 korang kena dekat 75. The final one is 75. Okay, so untuk graph Ogive, just draw guna hand draw. Jangan guna pembaris So, ini saya cubalah.
Just sambungkan titik tu. Nampak shape. Nampak tak cantik kan? Okay, kita padam balik. Sepatutnya macam ni lah. Macam tu. Lebih kurang macam ni lah. Tangan je. Okay. So kalau ni nak start sini boleh. Nak buat dot-dot macam ni pun boleh. Sebab takkanlah 0/49 kan? Boleh. Kalau tak, korang tak letak yang garis tu pun tak apa. Tapi make sure start daripada 0 lah. Okay, next. Kita tengoklah soalan dia. Okay. So, dia nak median. Okay, tadi kita nak check median guna graf. So, median, kita ambil formula dia, summation of F bagi 2. So, kita ada cumulative frequency 75 bahagi 2 dapatlah 33.5. So, macam mana nak buat? Tengok dekat graf korang. Saya akan guna color lain. Kalau dalam exam, korang boleh guna buat garisan tu dot-dot ataupun guna color lain pun tak apa. So, 33.5 ni refer pada dekat cumulative frequency. So, cari 33.5. So, ni 33.5 kat sini lah. So, buat garisan putus-putus so that nampak beza lah. Tak adalah bercampur dengan garisan okif. So, stop kat mana? Bila dia kena je okif, korang stop. Sambung. Okay, so dia kena kat mana sini? So, labelkan. Ini adalah question number A tadi. So, A, daripada graf korang akan dapat, kalau ni kira 69, 70 lah. Betul tak? Sekejap ni 69, 70. 70.5. 70.5, 71, 72. Betul lah. So, 70.5. So, itu adalah dia punya median. So, just bahagi 2 and then dapatlah answer dia. Okay. So, untuk median. And then, sekejap. Saya betul ke saya? 375 bahagi 2. Sorry, 37.5. Saya salah kira ni. Okay, so betulkan balik. So, bukan kat sini lah. Padam balik ni. So, 37 Oh, alamak hilang pula. Saya lukis balik semula. Okay, so 37.5 So, 37.5 So, 37 ni 35 36, 37 sinilah 35, 6 37.5 ni tengah-tengah ni. So, you all kertas graf korang besar, so senang sikit lah. Saya ni kecil sangat, susah nak nampak. So, kat sini. So, ini adalah question A tadi. So, bukan 70.5 lah. So, kira balik. So, 71, 72.5. So, 72.5. Okay, so itu untuk A. So, untuk B, tengok soalan dia. B adalah number of barley less than 62 gram. So, kalau dia kata 62 gram, kita akan refer ni, saya tukar color lah, kepada yang ni lah, gram, paksi X. So, 62 dekat mana? Cari. Ni 59, ni 60. 60.5, 61.5. So, 62 kat tengah-tengah ni. So, dia stop kat mana? Tariklah kat sini. Tarik pergi dekat paksi Y. So, untuk question B adalah 11. Untuk question C pula, sebab dia kata kat sini less than. So, kurang. So, less than kita ambil yang ni lah. Kurang daripada ni value dia. So, kita ambil yang ke bawah. Kalau untuk soalan yang C ni,
Less than. Kalau more than, kita ambil lebih. Lebih daripada 86 gram. So, daripada graf ni tengok 86. So, 79, 80, 0.5, 81, 2, 83, 84, 85, 86, 0.5 kat sini. So, 86 kat tengah-tengah lah. So, buat ni saya draftkan sahaja. You all buat okey, elok-elok. So, graph value of ABC ni depend pada graf korang. So, kalau graf korang, saya memang akan check by graph lah. So, jawapan korang dengan kawan korang takkan sama. Sebab ikut graf korang kan, belok korang macam mana kan. Korang punya lengkuk okey. So, ni lebih kurang je lah. Saya tengok macam ni je. Sebab graf saya pun tak actual tepat sangat. So, this is C. So, bila dia kata more than, so maksudnya dia nak lebih. Yang lebih atas lah. So, kita maksimum 75. So, 75 tolak dengan yang ni stop tadi kat 60. Kalau korang dapat 59, 59 lah. So, tolakkan. So, dapatlah 15. Itulah. Dapat 17, 17 lah. Dia depends pada graf korang. So, this is how you solve question by using OGIF. Okay, so saya nak korang lukis balik graf ni elok-elok and then dapatkan jawapan dia lah. Okay, next kita akan tengok mode. So, ni mode adalah yang terakhir lah ni guna. Kita akan guna histogram. So, untuk mode ni kita ada dua juga method, which is by using formula ni. Okay, so ini pun dah bagi dalam exam. So, LMO adalah lower class boundary, and then triangle 1 ni kita panggil difference dia between frequency mode class dengan before, and then untuk yang kedua adalah frequency mode class tu dengan after, and then C class size je lah. Okay, so cara kedua ialah by using OGIF. Yang ni jarang sangat keluar. Kita lukis OGIF dia, and then nak dapatkan mode, silangkan dia graf yang paling tinggi, tengok value dekat bawah. Dia kena dekat mana. Okay, so kita tengok terus example 13 method 1. So, this one dia bagi year of experience for 120 employees of Jimmy Company. So, compute mode of the following data. So, untuk this one kita tengok je terus highest frequency of mode class. So, highest, tengok kat sini number of frequency yang paling banyak adalah 28 orang. So, 28 orang. So, this one maksudnya frekuensi dia 28, and then dia punya mode class dia adalah yang ni lah, 9 hingga 12. So, bila kita nak masuk dalam formula X yang ada topi ni, so lower MO adalah yang sebelum. So, lower kita ambil kita punya mode class kat sini yang sebelum lah ni. 8 tambah 9 bahagi 2. So, dapat 8.5. Okay, yang ni ambil kita punya frekuensi paling tinggi 28, and then kena tolak dengan sebelum. So, sebelum adalah 20. Yang bawah salin je balik 28 untuk triangle 1 tadi tu. Untuk triangle 2 ni adalah selepas 28 tolak 24. Tutup bracket. C adalah class size dia. So, class size ni adalah 1 hingga 4. So, 1, 2, 3, 4 ada 4 lah. Darabkan dengan 4. So, this one buat one by one step dia. Supaya nak elakkan salah lah. 8 tambah dengan 4. So, ni darab dengan 4. 8.5 darab dengan 2.67. So, lastly, sorry ni ada tambah saya dah darabkan. So, tambahkan dapat 11.167. Macam tu lah. So, this is by using formula. Okay, lastly kita akan tengok how to find the mode by using histogram. Okay, so this is the histogram. Okay, to find the mode, so kita kena cari boundary dia sebab kita nak lukis kan. Nak lukis boundary, so kita ambil, kalau boundary yang pertama kita ambil
kat sini ambil je ni adalah 4.5 and then 8.5, 12.5 and then 16.5. Buat sampai habis. Lastly 28. Kita tak perlu cari cumulative frequency sebab kita memang nak tengok pergerakan dia naik turun tu. Okay, so bila kita lukis, this one saya lukis. Okay, saya ingat. So this one adalah frequency ataupun number of employee lah. So kalau tengok kat sini paling tinggi 28. So tak payahlah buat banyak. So korang bolehlah buat ni 5, 10, 15, 20, 25, 30. So sampai 30 dah boleh stop dah. Tak payah banyak-banyak sebab maksimum 28. Okay, ataupun saya naikkan sikit lah graf ni supaya ada gap sikit bawah. So start bawah ni. Ni adalah boundary. So ni kosong, 5, 10, 15, 20, 25 and then 30. Okay, so kita akan start yang ni 4.5, 8.5, 12.5, 16.5, 20.5, 24.5 and lastly 8.5. Tak buat. Okay, so bila lukis tengok je 4.5, 16 kan. So kira lah ni 15, 16 kat sini. So gariskan je, buat kotak. Ni saya buat tak proper, you all buat proper lah. Okay, and then 8.5, 20. So kat sini 20. Buat lain-lain. And then 12.5, 28. So 28, 8 kat sini. Okay, untuk 16.5, 24. So 24 kat sini. Memang saya ingat-ingat lah saya buat. Susah tak ada pembaris. So 20.5, 16. So 16 kat sini. Kurang je lah. Okay, 11. Dan last kali 5 dekat sini. Okay. So daripada sini korang tengoklah graf yang paling tinggi which is 28 tadi. So yang ini, so sambungkan yang bersilang ni dengan ni, bersilang ni dengan ni. So korang tengoklah value dia berapa kat sini. So kalau tengok kan yang tadi kita dapat 11.1 kan. So kalau tengok kat sini dia mesti lebih kurang jugalah 11 point something lah. You tengoklah sendiri nanti. Tengok jawapan dia dapat berapa. So dia mesti lebih kurang lah value dia. Okay. So itu adalah kita dah cover sebenarnya central tendency, measure of central tendency, mean, median dengan mode untuk group data and ungroup data, frequency dengan yang tak ada frequency. So tutorial 12 yang saya dah suruh buat nombor 1, so korang siapkanlah nombor 1 dan 2. 1, 2 dan 3 lah. And then nanti saya lepas habis semua baru kita akan buat as a whole question. So this one tak silap dia ada dalam tutorial 14. Ni ada lagi banyak lah exercise. Ni kita buat nanti. Okay, so itu saja untuk video kali ni. So next video saya akan tunjuk measure of dispersion, which is cover variance dengan standard deviation. Okay, that's all for today, and then thank you lah. Assalamualaikum.